Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad as-sadiqil wa'dil amin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah wa adkhilna birahmatika fi 'ibadikas salihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang dimuliakan dan dikasihi Tuan Imam, Tuan Bilal, seluruh muslimin dan muslimat sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla kerana masih lagi diberikan peluang kepada kita untuk meneruskan kehidupan di atas muka bumi ini. Masih lagi diberikan kepada kita as-sihhatu wal afiyah, yang dengannya kita dapat menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai bekalan untuk kita bawa ke alam akhirat nanti, insya-Allah. Okay, muslimin dan muslimat sekalian, insya-Allah pada malam ini kita akan sambung lagi perbicaraan kita berkaitan dengan as-sa'adah ataupun kebahagiaan. Ayuhal ikhwatul fudala, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, iza aradta ad-dunya fa'alaika bil ilmi. Apabila kamu mahukan kesenangan dunia, maka kamu kena ada ilmu. Wa iza aradtal akhirata fa'alaika bil ilmi. Apabila kamu mahukan kesenangan akhirat, kamu juga kena ada ilmu. Wa iza aradtahuma ma'an fa'alaika bil ilmi. Dan apabila kamu mahukan kedua-duanya, kamu juga kena ada ilmu. Ayuhal ikhwah, tuan-tuan dan puan-puan, al-ajalu laha hududun indallahi subhanahu wa ta'ala. Dia kata ajal kita ni, dia ada sempadan dia, dan sempadan ajal tu hanyalah berada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala sahaja. Lakinnal makhluq la ya'rifuha wa la yadri anha. Tapi makhluk ni, manusia ni, tidak ada siapa pun yang tahu bilakah tibanya ajal. Dia hanyalah berada dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala sahaja. Wal insanu la ya'lamul ghaiba wa la yash'uru bil ajal. Manusia ni dia tidak dapat mengetahui perkara gaib. Sebab apa? Sebab manusia ni dilihat dengan mata kasar. Mata kasar ni pandangan dia terhad. Dia tak boleh melihat jin. Dia tak boleh melihat malaikat. Dia tak boleh mengetahui hakikat roh, kan? Apatah lagi berkaitan dengan alam barzakh, alam kubur, alam akhirat, syurga, neraka dan sebagainya. Lagilah manusia tidak dapat mengetahui, sebab manusia ni dipanggil kudrat dia kan hanyalah terbatas. Ayuhal ikhwah, tuan-tuan dan puan-puan, la ahada minna yufakkiru khilala tufulatihi bil mafhumil amiqa lis-sa'adah. Tidak ada seorang pun di kalangan kita semasa kita kecil, semasa kita umur 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, tidak ada pun seorang di kalangan kita tu mengetahui berkaitan dengan apa itu kebahagiaan. Sebab pada masa kita kecil kan, kita tahunya makan, tidur, main, belajar gitu je kan. Jadi apa itu kebahagiaan memang tak ada siapa pun yang duk cara sangat sebab kecil. Lakin ma'at taqaddumi fil umri wa iktisafil hayati wal ghausi fi ahdasiha tusbihu as-sa'adatu faj'atan amran shadidat ta'qid. Tapi dia kata apabila kita dah masuk umur belasan tahun, umur 20-an tahun, sebab itulah kita, kebanyakan di kalangan kita ni berkahwin ketika mana berumur 20-an. Sebab pada masa itu dah masak dah tahu dah apa itu kebahagiaan. Jadi dia ingin mencari
pasangan hidup untuk sama-sama membina kebahagiaan. Jadi maknanya pada masa itu dipanggil tasbihus sa'adatu faj'atan amran syadidat ta'kid. Pada masa itulah ditahu apa itu kebahagiaan yang sebenar. Okey. Tu'tabaru as-sa'adatu ahad ahammil masyaa'ir allati yas'al insanu khalfaha khilal hayatihi. Kebahagiaan ini merupakan dipanggil perasaan, kan, yang semua manusia ni sentiasa mencari apa itu kebahagiaan. Kita kalau boleh nak hidup bahagia ni sama-sama, kan. Tapi tabiat kehidupan dia ada ketikanya kita bahagia, ada ketikanya kita tak. Ada ketikanya kita gembira, ada ketikanya kita sedih. Ada ketikanya kita senang, ada ketikanya kita susah. Ada ketika kita sihat dan ada ketika kita sakit. Itu dipanggil lumrah kehidupan. Fahiya allati tadmanu 'aishahu fi zillil ijabiyyati wassalami wal farah. Di mana kebahagiaan tadilah menjamin kehidupan kita ni dengan kehidupan yang penuh kegembiraan dan juga positif, kan. Benda baik pun kita okey, benda buruk pun kita okey. Itu dipanggil orang yang bahagia. Fala syakka anna al-insana yuhibbu min al-asya'i al-jamila wal mumayyiz. Tak dinafikan bahawa manusia ni dia suka benda-benda hok comel. Kalau nak kahwin, kan, dia tak kahwin orang perempuan yang bagi dia lah tak comel, kan. Dia cari yang paling cantik, kan. Itu manusia. Kalau dia nak beli kereta, kan, dia nak beli kereta, dia akan cari kereta yang comel di sisi dia, kan. Kalau dia nak bina rumah, dia ada duit, kan, dia akan bina rumah yang cantik. Maknanya itu dipanggil memang tabiat manusia. Wa takrah ruhuhu al-huzna wal faqda wal auja'. Dan sebaliknya roh manusia ni tak suka benda-benda yang berbentuk sedih, kan. Sedih ya, kan, memang tak suka, kan. Okey. Muslimin dan muslimat sekalian, ma hiya asbabus sa'adah? Apakah faktor-faktor yang membawa kepada kebahagiaan hidup kita? Awalan, yang pertama, an-najah, berjaya. Sawa'un fil madrasati awil amali yusabbibu sa'adah. Berjaya dalam sekolah. Kita masuk peperiksaan SPM, kita dapat 8A, kita rasa gembira, kita rasa bahagia. Kita sambung belajar, ambil master, ambil PhD, kita berjaya, maka kita rasa bahagia. Yang kedua, al-amal, cara bekerja. Sebab tu dah orang ni, kan, kalau dia dia akan berusaha untuk mendapatkan pendapatan yang lebih. Ada seorang tu, kan, dia pemuda tak kahwin lagi, dia terpengaruh dengan iklan pelaburan, maka dia kutip daripada orang ramai sebanyak RM1 juta untuk melabur, kan. Tiba-tiba dia ditipu, orang yang mentipu dia tu, sedangkan dia ni, kan, kutip daripada duit orang ramai sebanyak RM1 juta. Jadi dia ambil tanggungjawab, dia akan usaha juga untuk membayar duit sebanyak 1 juta tersebut, kan. Maka dia berjual rumah, jual tanah, jual kenderaan, yang tinggal hanyalah kereta wira yang harga RM5,000, RM6,000 tu, kan. Ini sepanjang 2 tahun dia tak ada rumah, dia tak ada kenderaan lain, dia hanya wira, dan wira itulah dia duduk siang malam, pagi petang dan sebagainya, dan dia tak sewa rumah. Dia bekerja. Alhamdulillah, dalam masa 2 tahun dia dapat melansaikan hutang sebanyak RM1 juta dan dia rasa bahagia. Itu maknanya kepuasan diri, kan. Okay. Baru saya kata baru sekarang ni, baru lepas pasal hidup baru ni lah, dia kata baru sekarang ni baru dia ada rumah sewa. Lepas selesai hutang semua sekali tu, baru dia cari rumah sewa untuk dia nak tinggal di situlah. Yas'al katsirun minna li tahqiqin najah. Kebanyakan daripada kita ni akan berusaha untuk mendapat kejayaan. Wal khawd li sa'atin tawilatin fi amalina aw dirasatina ala amri tahqiqin najah. Dan kita sanggup menghabiskan waktu yang banyak, sama ada dalam pekerjaan kita, kalau orang nego, kan, dia berikan, ataupun dalam pembelajaran kita, maknanya kita habiskan waktu yang banyak semata-mata untuk kita mendapat kejayaan, kerana kejayaan tadi membawa kepada kebahagiaan. Okay. Sanian, yang kedua,
perkara yang membawa kepada kebahagiaan yang kedua adalah masyairul mawaddah, rasa dihargai, rasa disayangi, rasa dikasihi. Seorang isteri gembira kerana suami dia sayang pada dia. Seorang suami gembira kerana isteri dia sayang pada dia, kan? Anak-anak gembira kerana mak dan ayah sayang pada mereka, kan? Maknanya dipanggil masyairul mawaddah, maknanya rasa disayangi oleh orang lain. Yahtaju kullu syakhsin bighaddin nazari an umrihi aw jinsihi lil husul 'ala al mawaddati min al akharin. Semua manusia ni tanpa mengira peringkat umur, masa kecil ke, masa belasan tahun ke, masa tua ke, masa muda ke, semuanya mengharapkan untuk mendapat kasih sayang daripada orang lain, kan? Maknanya benda sekecil, kan? Kita mendapat kasih sayang daripada mak ayah. Kemudian bila kita berkahwin, kita mendapat pasangan kita, kan, dan sebagainya lah. Wazalika kaunul insani kainan ijtimaiyan. Kerana hidup manusia ni hidup yang bermasyarakat, kan? Dia tak hidup seorang. Wa yahtaju nisbatan min at-tafa'ul min al-akharin fi hayatihi. Dalam kehidupan diri ni berhajat kepada orang lain, kan? Dia tak akan jadi bahagia kalau dia ni tak ada kawan, tak ada apa ni, itu sebagainya, kan? Okey. Wajada ulama'un nafsi anna min baini aksaril asya' allati taj'alul insana sa'idan hiya ay yakuna wadudan wa tayyiban ma'al akharin. Pakar jiwa mendapati bahawa kebanyakan faktor yang membawa kepada kebahagiaan seseorang ialah wadudan. Wadudan mana apa? Kasih sayang. Wa tayyiban, baik daripada orang lain. Maknanya orang sayang pada kita. Katakanlah kita ni jadi tu imam di sini, kan? Anak murid ni, anak buah ni sayang pada dia. Dia seorang imam yang berbahagia, bahagia sangat. Fannasu fi katsirin minal ahyan la yahtajuna illa ila ta'atuf. Manusia dalam kebanyakan waktunya mereka tidak berhajat melainkan at-ta'atuf, perasaan kasih sayang di antara sesama mereka, dan itu dipanggil membawa kepada kebahagiaan. Wa min al-amsilati 'ala zalika, sebagai contohlah dia kata, anna qiyama ahadil abna bi akhdhi ummihi ila al-ghada fil kharij masalan sayus'iruhu bi sa'adatin akbar. Seorang anak lelaki dia panggil mak dia, mak, jom kita pergi makan kat luar sekali-sekala, makan ikan bakar, kan? Dia kata perkara ini mendatangkan kebahagiaan yang banyak. Nak tanya, kebahagiaan tadi kepada mak ke kepada anak? Mana lebih bahagia? Yang jemputnya anak. Dia kata, wahai ibu, jom kita pergi makan ikan bakar, kan? Maka mak pun okey lah, kan? Dia bawa mak dia, ada isteri, ada anak, sebagainya. Jadi yang bahagianya mak ke anak? Yang lebih bahagia. Kalau kita tengok dalam bahasa Arab, kan, sayus'iruhu, hu tu makna apa? Anak tu lah. Sebab apa? Sebab dia tengok mak dia gembira, dia rasa gembira. Macam kita lah, kan, kita buat kenduri kahwin, kan, kita panggil kawan-kawan kita, kawan-kawan bapak kita, kawan kerabat kita, semua datang. Kita gembira ke ataupun tetamu yang lebih gembira, tuan rumah yang lebih gembira? Sebab dia melihat orang lain gembira. Jadi apabila kita melihat ibu kita gembira dengan sebab tersebut, kitalah yang rasa lebih gembira. Itu sebagai contoh. Sebab itulah kita sekali-sekala memang kena bawa anak kita, isteri kita, pasal yang kita bekerja, kita dapat duit, kita bawa anak-anak kita dan isteri kita ni pergi makan kat luar sekali-sekala, kan? Yang ketiga, perkara yang membawa kepada kebahagiaan adalah al-mal, harta. Inna miqdar al-mal allazi yu'assiru fi sa'adati syakhsi wal malul kafi bisadadi kafatil fawatir. Sesungguhnya kadar harta yang diperlukan untuk membahagiakan seseorang adalah harta yang cukup untuk membayar apa dipanggil keperluan bulanan, kan? Contohnya al-fawatir ni bil air, bil elektrik, bayaran rumah, kan, bayaran kereta, kan, apa je lah yang diperlukan. Sebab itulah kalau sekarang ni, kalau pendapatan hanya 2,000, miskin. Sebab apa miskin? Sebabnya, kan, nak bayar rumah, kalau rumah sewa
kan, tak ada dah bawah 400 sekarang tau, 500-600 kan. Kalau rumah beli 1,000 lebih kan, jadi dah separuh daripada pendapatan dah. Bayaran kereta bulanan paling kurang 300-400 kan, 500 nak makan minum, mana cukup kan. Sebab tu dia memang kita kena cari pendapatan yang lebih untuk kita menanggung ahli keluarga kita kan. Ila janibi syira' ba'dil idafat allati yarghabu syakhs biqtinaiha. Apatah lagi sekali-sekala kita nak go tu, kita nak go ni, kita nak go ni kan. Sebab itulah ada seorang tu dia, saya baca seorang khabar ya, ada seorang tu dia beli kereta Almira, Nissan Almira kan, harga dia 65,000. Dia dah bayar 60,000 dah bayar. Tapi akhir-akhir ni dia kata dia tak ada duit nak bayar, tapi dia bawa juga kereta tu pergi bandar kan. Akhir sekali penarik kereta mari tarik, pihak bank mari tarik kan. Duduk sebulan, apabila dia nak pergi tebus balik, nak pergi bayar hak baki tu, dia lebih kurang dalam 3,000 lebih. Pihak bank kata kereta awak sudah pun dilelong. Jadi makna dia 60,000 kita bayar tu tak boleh sesim pun. Sebab tu lah ada seorang kawan saya tu, dia beli kereta Mercedes, harga dia dalam 200,000 lah. Isteri dia mati dan dia dah umur dia dalam dekat 80 dah kan, masih lagi segar lah. Tapi dia kata tak ada pendapatan nak bayar sebulan 1,850 kan. Dia pun susuk kereta tu, tak susuk mana. Jadi kalau dia terbang bawa, kereta tu akan ditarik. Itulah maknanya. Sebab itulah sebenarnya kita nak beli apa-apa ni kan, kita kena ada keyakinan memang kita boleh bayar. Sebab walaupun pendapatan dia itu 10,000 kan, 10,000, tapi kalau kita pakai kereta yang macam Wildfire kan, sebulanan dia 3,000 kan, minyak sahaja 1,000 kan, gotek ni kotak 1,000. Jadi di 4,000 5,000 tu dihabiskan untuk kereta Wildfire. Jadi 10,000 memang tak cukup juga pendapatan. Okey. Wa yusharu ila anna al-wusul ila hadd muayyan min al-kasb yuaddi ila ziyarati ash-shu'ur bis-sa'adati bi nisbatin munkhafidhah inda ziyadati al-mal' an zalika al-hadd. Ada kajian yang dijalankan bahawa pendapatan yang sebaik mungkin yang kita dapat tu di had tertentu akan membawa kita kepada kebahagiaan yang lebih jika dibandingkan daripada orang yang memang pendapatan dia 1,000 2,000 kan. Jadi kalau sebenarnya kalau kita ni 5,000 tu dah okey dah untuk satu keluarga kan. Okey. Wa hadza ma zakaratuhu ihda al-buhusat haitsu inna allazina yahsuluna ala dakhli 10,000 fi ash-shahri yash'uruna bi sa'adatin akbar min ulaika allazina yahsuluna ala 2,000 fi ash-shahri. Ada kajian yang dijalankan bahawa mereka yang berpendapatan sebanyak 10,000 sebulan adalah merasai lebih bahagia daripada mereka yang hanya mendapat pendapatan sebanyak RM2,000 sebulan. Betul kan? Jadi kalau 2,000 tak lawas nak beli kau tu beli kau. Tapi kalau 10,000 tu cukup lah. Bahkan lebih pun kan. Ni sebab hidup sekarang kan. Jadi mana kalau boleh kita cari lebih tak apa, dengan syarat kita ni tidaklah kejar dunia. Yang penting kita ada seimbang antara dunia dengan akhirat. Okey. Rabi'an, yang keempat, yang membawa kepada kebahagiaan adalah al-iman billahi ta'ala. Ini memanglah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Min a'zamil asbabil musilati ila sa'adati wan najah fid dunya wan na'im wal falah fil akhirah al-iman billahi ta'ala wal amal salih allazi huwa samaratun min samarati zalikal iman. Dia kata di antara faktor yang terbesar yang membawa kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi kalau kita orang beriman, kita nak kebahagiaan ni dua-dua. Dunia kita nak, akhirat pun kita nak kan. Orang kafir kalau dia banyak duit secara mana pun, dunia je, akhirat tak ada bagi dia kan. Jadi yang pertama beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kedua amal soleh. Jadi dua-dua ni menjamin kebahagiaan yang kekal abadi dunia dan akhirat. Okey. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Man 'amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Siapa yang melakukan amal soleh,
sama ada lelaki atau perempuan, sedang dia beriman, kami akan kurniakan kepadanya kehidupan yang bahagia. Itu jaminan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita tengok pejuang di Palestin kan, macam mana mereka nabqahuna tu mana apa, kami kekal di sini sebab dia nampak kehidupan akhirat itu adalah kehidupan yang bahagia. Sebab kita tengok pejuang Palestin kan yang mati syahid, bagaimana mereka mati dalam keadaan yang senyum, sebab masa nak mati tu dah nampak dah syurga. Tu kan. Okey. Khamisan, yang kelima, untuk mendapat kebahagiaan, as-sihhatu wal quwwah. Kita kena sihat dan kita kena ada kekuatan. Tartabitu as-sa'adatu irtibatan wasiqan bis-sihhah. Dia kata bahagia ni dia ada ikatan yang sangat kukuh dengan sihat. Kan? Maknanya kalau kita tak sihat, nak bahagia macam mana? Kan? فمن الصعب أن يكون الشخص سعيدا إذا كان يمرض بشكل مستمر. Kalau orang tu sepanjang tahun sakit, 2 tahun sakit, 6 tahun sakit kan, sakit dia ni sakit yang berat kan, tak lega dan sebagainya, itu macam mana nak bahagia kan? Nak pergi ke tandas pun seksa, nak buang air pun kena pakai pampers, nak pergi sana pun kena pimping kan. Maknanya memang orang yang sakit tidak ada kebahagiaan. Okay. Walil husuli ala sihhatil misaliyah, untuk kita mendapat sihat yang terbaik, yajibul iltizam binizamin ghazai sihhi mutawazin. Kita kena ada pemakanan yang seimbang. Tahu kan memakan seimbang kan? Tak payah syarah. Okey. Ma'a mumarasatil ansyita ar-riyadhiyah. Yang kedua, yang pertama kita kena ada pemakanan seimbang. Yang kedua, kita kena ada aktiviti yang boleh mengeluarkan peluh. Sama ada kita nyakur ke, kita bersih rumah ke, kita nyapu ke dan sebagainya ke. Yang penting kena keluarkan peluh. Wal husul ala adadi sa'atin kafin minan naum yawmiyan. Yang ketiga, kita kena ada tidur yang cukup. Jadi tidur yang cukup ni biasanya 5 jam, 6 jam, paling kurang 4 jam kan. Kalau tidur 2 jam memang tak cukup tidur, jadi bahaya tubuh kita lah. Jadi maknanya yang pertama pemakanan yang seimbang, yang kedua aktiviti bersukan, dan yang ketiga adalah tidur yang cukup. Okey. Sadisan, yang keenam, cara untuk kita mendapat kebahagiaan. Al-qiyamu bil umur al-mufaddalah. Kita buat benda yang kita suka. Okey, apa contoh dia? Contoh dia, kalau kita ni suka jala kan, boleh pergi jala tu rasa gembira hati kita, pergi jala kan. Kalau katalah kita ni suka ngai kan, pergi ngai kan. Kita boleh ngai tu satu kebahagiaan pada diri kita kan. Contohnya lah, inna mumarasah al-ansyitah awil a'mal al-marghubah min sya'nihi ta'zizu syu'ur bisa'adah. Kita buat benda yang aktiviti yang kita suka kan. Contoh macam kita tanam pokok bunga depan rumah kita kan, hias rumah dengan sebagainya, memang kesukaan kita. Ada seorang tu dia suka motor besar kan, tak boleh tengok motor dia kotor, dia basuh, dia bersih, dia lap. Maknanya kegembiraan bagi dia. Maknanya itu dipanggil al-a'mal al-ansyita al-marghubah. Maknanya benda dia suka, memang dia kena buat. Fa in lam yakun hunaka fursatun lidzalika, kalau tak ada peluang pada benda itu, yumkinu takhsis waqtin muayyan lil qiyam bil hiwayat aw tamattu' bi ansyitatin ukhra. Dia boleh melaksanakan hobi dia yang lain, seperti dipanggil apa, membaca di maktabah, seperti apa-apa je dah, hobi-hobi yang menyebabkan dia rasa tenang jiwa. Memang kalau kita suka, memang kita kena buat kan. Okey. Muslimin dan muslimat sekalian, kaifiyatu tahqiqis sa'adah. Bagaimanakah cara untuk kita nak merealisasikan kebahagiaan untuk diri kita? Awalan, yang pertama, al-ijabiyah. Kita kena ada sikap positif. Jangan ikut ego, jangan ikut perasaan kan. Dia kena ada sikap positif. Wa muqabalatu isa'atin nas bil ihsan. Kita menerima celaan orang, kejahatan orang lain dengan kita berbuat baik. Okey, bagi contohnya dah,
katakanlah kalau na'udzubillah lah kan, kalau aksiden kan, kalau aksiden besar biasanya kita tuntut dengan insurans kan. Tapi kalau aksiden kecil-kecil kan, contohnya macam bumper rosak dan sebagainya lah, kalau kita yang salah, biasanya kita baiki kereta kita, kita baiki kereta orang lain, orang yang kita tepuh tu lah. Kalau dia bersalah kan, dia bersalah, gitu pun kereta kita, biasanya dia baiki kereta dia, dia baiki kereta kita. Tapi yang lebih baik, kata Pak Cik, tak apalah, Pak Cik bukan sengaja pun kan, Pak Cik baiki kereta Pak Cik dan saya baiki kereta saya kan. Yang terbaik, kata tak apa Pak Cik tak apa, saya baiki kereta saya baiki kereta Pak Cik. Itu memang jarang, memang jarang, tapi itu yang terbaik kalau kita ada duit lah kan. Maknanya kita merasakan bahawa kita ni ada kemampuan dan kita nak buat benda yang terbaik, maka kita baiki kereta kita dan kita baiki kereta Pak Cik itu, walaupun yang salahnya adalah dia bukan sengaja pun kan. Itu yang terbaik kan. Okey, Nabi SAW bersabda, "Ufu amman zalamaka." Maafkanlah orang yang menzalimi diri kamu. Dia cakap hak kamu, dia mengepat hak kamu, dia buat benda tak molek pada kamu, tapi kamu maafkan. Itu yang terbaik. Wasil man qata'aka, dan hubungkanlah hubungan silaturahim kepada mereka yang memutuskannya. Tak tegur kan, kita pergi rumah dia, kita bagi hadiah pada dia, kita buat baik pada dia, kita tak serut caralah pada dia. Wa ahsin ila man asa'a ilaika, dan buatlah baik kepada mereka yang menyakiti hati kamu kan. Bahasa kira kalau kita ni orang buat sakit hati kita, kita tak akan tegur dia sampai bila, aku tak maafkan kamu sampai mati kan. Itu kebanyakan kita kan. Tapi sebenarnya apa dia buat jahat pada kita, aku maafkan kamu. Sebab apa? Ada jawapan dia. Sa'alani ahadu asdiqai, ada seorang kawan saya bertanya kepada saya, mas-sabilu ila al-'afwi 'anil nas hatta ya'fu wallahu 'anni. Macam mana cara untuk nak maafkan orang lain supaya Allah Ta'ala maafkan saya? Sebenarnya kita dengan Allah Ta'ala, gapo kita tak buat dosa, banyak dosa kan, tapi kita mengharapkan agar Allah Subhanahu Wa Ta'ala maafkan kita, ampunkan dosa kita. Kita dengan orang lain macam mana? Silap sikit nak saman, silap sikit nak saman. Itulah manusia kan. Sepatutnya tak kan. Dia kata macam mana untuk aku mendapat keampunan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan aku ni maafkan orang lain. Akhsha ayyakuna adam afwi amman hawli huwa sabab masyakili. Aku tak maafkan orang lain menyebabkan hidup aku tak tenteram. Sebenarnya kita maafkan orang tu kan, jiwa kita tenang. Selagi mana kita ni duduk marah pada dia, duduk simpan hati dengan dia, duduk rasa hati dengan dia, memang jiwa kita tak menjadi jiwa yang tenang. Kita kata ini afautuka, aku maafkan kamu, jiwa kita menjadi jiwa yang tenang. Okey kan? Innal afwa ya akhi, wahai saudaraku, sesungguhnya memaafkan orang lain min a'zamil akhlak, merupakan akhlak yang terbaik. Akhlak yang terbaik kan? Wa huwa ibadatun haqiqatan mahjuratun qallama najiduha al-an bainal muslimin. Ia merupakan satu ibadat yang ditinggalkan, yang dilupai, dan sangat sedikit di kalangan kita ni yang bersifat macam itu. Orang buat jahat pada kita tapi kita maafkan. Kan? Ragama annaha sifatun min sifatillahi subhanahu wa ta'ala, sekalipun sifat memaafkan itu merupakan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala kan. Okey. Fal'afu ni'matun 'azimatun. Dia kata memaafkan orang lain ini merupakan satu nikmat. Nikmatnya bukan nikmat kecil, nikmat azimah, nikmat yang besar kan. Wasifatun ra'i'ah. Dia ra'i' ni kalau kita jumpa orang Arab kan, ya akhi anta ra'i'. Dia tu memang kita sebut ra'i' ni maknanya dia bagus sangat, awak ni bagus sangat, ra'i'. Jadi sifatun ra'i'ah maknanya dia sifat yang terbaik kan. Walizalika basyara Nabi sallallahu alaihi wasallam sahibahu biqaulihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada sahabatnya, wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izza. Tidaklah seseorang yang memaafkan orang lain melainkan Allah Subhanahu wa taala menambahkan lagi rasa
izzah. Tahu izzah kan? Rasa bangga. Rasa bangga dengan Islam. Okey. Walizalika hadhihi al-ibadatul azimah wa hadhihi sifatur ra'i'ah su'batun. Tapi dia kata memaafkan orang lain tadi benda yang sangat payah. Dari kita rasa hati memang kita rasa nak maafkan dia, gapo dia tawak saya. Laisat bil amril hayyin, bukan perkara yang mudah hakikatan yang sebenarnya, illa melainkan indan nufusil kabirati an-nufus al-azimah, mereka pada mereka yang ada jiwa yang besar. Dia tak cara apa pada orang kan, dia nampak syurga kan. Jadi macam mana kalau aku nak masuk syurga, macam mana kalau aku ni orang ni pun aku tak maaf, orang ni aku tak maaf, orang ni pun aku tak maaf. Jadi dengan kita memaafkan orang lain ini dipermudahkan untuk masuk ke syurga. Itu sebenarnya. Okey. Insanun zalamani, dia kata ada seorang tu dia buat khianat pada saya, takallama fiyya kalimatan, gapo tak kata saya, kata belaka-belaka, i'tada alayya bi ayyi sifatin, dia buat gotu buat gani aneh saya, wa ana qadirun ala an anala minhu wa an akhudha haqqi minhu kamina ghaira manqus. Kalau saya nak saman dia boleh doa, kalau saya nak ambil tindakan terhadap dia ni boleh sangat-sangat. Bal wa an anzila bihi aksara min haqqi walakinni ma'a qudrati alaihi aqulu afautu anhu ibtigha'a mardatillah. Tapi dia kata aku tak ambil apa tindakan, aku tak saman dia, walaupun aku ni mampu nak saman dia, tapi aku berkata afautu anhu, aku maafkan dia. Sebab apa? Ibtigha'a mardatillah, kerana aku nak mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Aku nak nampak syurga. Itu sebenarnya kan. Jadi kalau kita maafkan orang, Allah Ta'ala maafkan kita, dan balasannya adalah syurga kan. Okey. Wa qala ahadul aba li waladihi, berkata seorang ayah kepada anaknya, ighfir ya akhi, wahai anakku, maafkanlah orang lain. Fal insanu yabqa insanan la budda ayukhti, sebab manusia ni tetap manusia kan, memang tak dapat lagi daripada salah dan silap. Wa fil afwi lazzatun la najiduha fil intiqam, kita memaafkan orang lain ini ada satu kelazatan jiwa yang tak ada pada dendam. Kalau kita dendam kan, nak marah ke orang tu, nak marah ke orang ni, nak marah ke orang ni, mana kelazatan jiwa ya. Tapi kalau kita maafkan, jiwa kita terasa sangat lazat, terasa sangat seronok, terasa sangat happy. Itu dipanggil wa fil afwi lazzatun. Dalam memaafkan orang lain ini terdapat satu kelazatan la najiduha fil intiqam, yang kita tak dapat dalam di intiqam, apa ni, balas dendam kan. Okey. Dan akhir sekali, tajannab asy'ur bil ghadab, jauhkan diri daripada perasaan marah. Iza kharajal ghadabu an saitaratika fa anta asiru hadzal ghadab. Saya rasa perkataan ini ni pertama sekali kita dengar dalam sepanjang hidup kita kan. Saya baru jumpa sebenarnya. Apabila kita tak dapat kawal marah, bermakna kita adalah tawanan kepada marah. Betul tak? Kan? Kita tak pernah betul tak? Apabila suami sedang marah, isteri wajib diam. Apabila isteri sedang marah, suami wajib diam. Ada satu kisah kan berlaku di Wakabaru. Isteri ni dia marah sampai ke puncak. Tengah-tengah dia marah, suami meninggal dunia. Bayangkan, sampai ke hari ini kan, isteri itu mengenai mata, sedih kan, sedih kan. Tengah-tengah marah, tiba-tiba suami meninggal dunia. Ya Allah Tuhanku kan. Jadi maknanya kalau kita ni tak dapat kawal marah, bermakna kita adalah hamba kepada marah. Kita adalah tawanan kepada marah. Betul dah, ketika marah ni kita jangan ambil apa-apa kata-kata lah, sebab marah tu bukan daripada diri dia pun, dia keluar macam-macam kan, macam-macam keluar. Jadi maknanya ketika itu, sebab apa? Sebab ketika itu orang sedang marah ni menjadi hamba kepada marah. Innaka fi hajatin ila ilaqatin jadidatin ma'awatifika, kamu berhajat kepada hubungan yang baru dengan jiwa kamu. Ilaqatun taja'aluka man yaqudu hazil awatif wa laysa al-aks, di mana hubungan yang menjadikan kamu ni dapat mengawal perasaan dan bukan sebaliknya. Sebaliknya, perasaan tu mengawal kamu. Sepatutnya kamu mengawal perasaan.
Itu sebenarnya kan. Indama tash'ur bil ghadab fa anta bi khamsi marahil. Ini juga saya rasa pertama kali kita dengar kan. Ketika mana kamu marah, sebenarnya kamu melalui 5 fasa. 5 fasa. Yang pertama dikata bidayatul ghadab, permulaan marah. Pada masa itu terasa seronok kan, seronok kan. Yang kedua ziyadatul ghadab, marah bertambah, lagi sedap. Yang ketiga syiddatul ghadab, ke puncak. Pada masa puncak tu kan. Sebab itulah masa marah ni dia boleh bunuh orang. Masa marah ni dia boleh ceraikan. Sebab tu ada seorang tu dia kata apa? Ana talaqtuki ya zaujati bi 60 marrah. Dia kata, aku ceraikan kau wahai isteriku dengan 60 kali cerai. Kan, betapa marahnya kepada isteri dia kan. Tapi selepas itu baru nyesal kan. Nak kembali balik tak boleh, sebab sebut sahaja 60 kali cerai itu bermakna jatuh talak 3 dalam mazhab Syafi'i. Lepas tu dah masa marah ni berpada-pada lah. Tapi maknanya pertama permulaan marah, yang kedua marah bertambah, dan yang ketiga ke puncak, yang keempat at-tashwish, kendur balik. Masa tu dia betul ke aku ni. Yang kelima al-i'tizar, minta maaf seketika sejuk, maaf gini-gini kan. Maknanya itu dipanggil marah. Jadi marah sebenarnya ada 5 peringkat kan, 5 fasa lah kan. Mula-mula marah, bertambah marah, puncak marah, tapi akhir sekali dia kendur, dan akhir sekali dia minta maaf. Jadi bahayanya marah. Jadi marah sebenarnya merupakan dipanggil jima'un syarri, maknanya punca kepada segala kejahatan, sebab dia tak boleh kontrol diri dia kan. Jadi untuk malam ini insyaAllah kita sambung lagi berkaitan dengan saadah atau kebahagiaan ini. Banyak lagi nak cerita bahagian kebahagiaan yang sebenarnya. Sebab kita ada ilmu ni, kita dapat menjalani kehidupan dengan penuh kebahagiaan. Jadi aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.